tanggal 13 Januari 1967 bersamaan dengan 1 Syawal 1386 Hijrah, tarikh keramat bagi pasangan mertua Ahmad bin Syarih dan Ramlah binti Abdullah apabila dikurniakan seorang puteri diberi nama Alina. Dilahirkan di Hospital Klang, Selangor. Merupakan anak kelima daripada 6 orang adik-beradik yang terdiri daripada 3 perempuan dan 3 lelaki. Pada usia 7 tahun, ibunya telah meninggal dunia dalam satu kemalangan jalan raya. Moga Allah merahmati Pauline Mary Margaret Scully yang telah memeluk agama Islam sejak berusia 16 tahun dan menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim di samping suami tercinta. Sejak kematian ibunya, beliau dibesarkan dengan belayan kasih sayang dan tanggungjawab seorang ayah dan ibu tirinya, Ramlah binti Kasim. Memulakan sejarah pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Tengku Bendahara Azman I, Pelabuhan Klang dari darjah 1 hingga darjah 6. Di alma mater inilah bermula pencarian ilmu yang pertama baginya. Detik waktu menginjak pantas dari tahun ke tahun silih berganti. Setelah 6 tahun di sekolah rendah, beliau meneruskan pendidikan di peringkat sekolah menengah iaitu di Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Raja Sarina, Pelabuhan Klang sehingga tingkatan 5. Beliau kemudiannya ditawarkan menyambung persekolahan ke tingkatan 6 di Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Ampuan Rahimah, Klang. Banyak kenangan pahit manis kehidupan di alam persekolahan yang menjadikan dirinya lebih cekal dan teguh jati diri. Berkat kecemerlangan dalam STPM, beliau berjaya melanjutkan pembelajarannya ke peringkat yang lebih tinggi iaitu di Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Menamatkan pembelajaran di Universiti Malaya dengan menggenggam ijazah sarjana muda sastra pada tahun 1990 dan seterusnya menyambung pembelajarannya setahun lagi dalam bidang diploma pendidikan di universiti yang sama. Ilmu yang digarap sememangnya telah diaplikasikan sepenuhnya dalam coretan bergelar guru. Apalah guna pasang pelita jika tidak dengan sungguhnya? Apalah guna bermain cinta jika tidak dengan sungguhnya? Begitu indah pantun Melayu tersimpan pelbagai maksud dengan kata tersurat dan tersirat. Benar jugalah kata pepatah, jika jodoh tidak ke mana. Beliau bertemu jodoh dengan pasangannya Encik Muhammad Raub bin Muin pada 8 Disember 1990. Setelah saling mendalami dan mengerti, hati disatu, janji terpatri. Lebih manis lagi yang melengkapkan kebahagiaan pasangan serindit ini, mereka dikurniakan dengan 4 orang cahaya mata. Putera sulung pasangan ini, Ahmad Izwan Farhan bin Muhammad Raub, nama diberi, yang berkelulusan dalam bidang kejuruteraan. Pernah berkhidmat selama 3 tahun sebagai jurutera dan kini lebih selesa fokus kepada perniagaan sendiri dan saham. Beliau baru sahaja bergelar Raja Sehari pada 12 November yang lalu.
Lahirnya puteri kedua, Aina Farhana binti Muhammad Rauf, 28 tahun, seorang akauntan, juga telah pun berkeluarga. Anak ketiga pasangan ini, Aini Ayuni binti Muhammad Rauf, 26 tahun, yang sedang melanjutkan pelajaran di semester terakhir peringkat PhD di UKM dalam bidang kejuruteraan fizik. Manakala anak bongsu beliau iaitu Ahmad Idrafi Fikri bin Muhammad Rauf berada dalam tingkatan 5 di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Tinggi, Kelang. Hadirin dan hadirat sekalian, marilah kita sama-sama melihat sejarah kerjaya beliau. Memulakan tugas sebagai seorang pendidik di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Hamzah pada 18 Mei 1991 hingga tahun 2000. Kepayahan dan kesukaran untuk mengurus murid lelaki tidak mematahkan semangat beliau untuk terus menjadi seorang pendidik yang cemerlang. Banyak jawatan yang telah diamanahkan kepada beliau sejak bergelar pendidik. Antaranya guru tingkatan, Setiausaha PIBG, Ketua Panitia, Setiausaha Majalah, Naib Setiausaha Sukan, Setiausaha Pengetua, Pengacara Sekolah dan banyak lagi. 10 tahun bergelumbang dalam dunia pendidikan di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Hamzah sememangnya telah menjadikan dirinya yang ada sekarang. Prinsipnya tidak pernah menolak kerja. Sebaliknya, tugas yang disandang dilakukan sebaik mungkin. Apa yang pasti, beliau begitu prihatin terhadap anak-anak didiknya dan tidak pernah jemu untuk mengurus dan membimbing mereka untuk menjadi insan yang cemerlang dunia dan akhirat. Dengan prestasi yang cukup cemerlang, beliau pula ke peringkat negeri Selangor dilantik sebagai guru sumber bahasa Melayu dan jurulatih aktiviti co-curriculum negeri Selangor. Beliau pernah juga menjadi fasilitator sejarah untuk peringkat negeri Selangor yang memberi impak keterampilan beliau sebagai pendidik semakin terserlah. Bak kata bidalan Melayu, benih yang baik dilempar di mana-mana pun tetap memberi hasil yang baik. Begitu jugalah dengan insan yang diraikan. Khidmat bakti beliau sentiasa dipuji lantaran ciri-ciri kepimpinan beliau telah sebati dalam diri serta semangat yang sentiasa membara dan tidak kenal erti kalah. Selepas 10 tahun berkhidmat sebagai guru biasa, beliau dinaikkan pangkat menjadi Ketua Bidang Bahasa di Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Ampuan Jemaah Pelabuhan Kelang. Tidak lama kemudian, beliau dilamar oleh Pejabat Pelajaran Daerah Kelang dengan jawatan Ketua Unit Bahasa PPD Kelang. Di sini, beliau melebarkan lagi sayapnya dengan menguruskan kursus-kursus dalam bidang bahasa di bawah anjuran PPD dan JPS. Beliau mengendalikan aktiviti co-curriculum di peringkat kebangsaan dan pernah dilantik menjadi Hakim Forum, Hakim Bercerita dan Hakim Pidato. Itulah pengalaman yang tidak boleh dijual beli.
Setelah hampir 4 tahun menimba pengalaman berkhidmat di PPD Kelang, beliau diarahkan berkhidmat pula di Sekolah Menengah Kebangsaan Teluk Gadong sebagai penolong kanan petang pada tahun 2005. Setahun kemudian, beliau telah ditukarkan jawatan sebagai penolong kanan hal ehwal murid di sekolah yang sama. Pada tahun 2010, beliau telah berhijrah ke Sekolah Menengah Kebangsaan Pandamaran Jaya dengan menggalas jawatan yang sama, iaitu penolong kanan hal ehwal murid selama 6 tahun. Pemantapan disiplin dan pembangunan sasiah murid menjadi keutamaannya. Pada tahun 2012, beliau telah dinaikkan pangkat sebagai penolong kanan pentadbiran. Kepimpinan instruksional, penekanan akademik menjadi darah dagingnya. Justru, itulah pengalaman selama 20 tahun menjadi pentadbir, menjadikan beliau pemimpin yang berkaliber dan berkarakteristik manggala tersuhur di mata dunia pendidikannya. Sepanjang menjadi pentadbir, banyak kursus yang disertai oleh beliau. Antara yang banyak membantu dalam kecemerlangan menjadi pemimpin, beliau berpeluang mengikuti kursus transformasi 25 yang mana Sekolah Menengah Kebangsaan Pandamaran Jaya telah dipilih menjadi sekolah rintis projek tersebut. Program Global School Leader yang diikuti selama 2 tahun memantapkan lagi kewibawaannya sebagai pemimpin pendidikan. Beliau telah dianugerahkan sebanyak 3 kali anugerah perkhidmatan cemerlang, iaitu pada tahun 1998, 2007 dan 2014. Setiap hasil didikan dan sokongan padu mantan pengetuanya, Puan Jawariah, akhirnya pada tahun 2018 beliau terbuka hati untuk mengikuti kursus NPQEL yang mana kursus inilah yang melayakkan beliau untuk menjadi seorang pengetua. Kata orang, rezeki tidak pernah salah alamat. Maka, dengan izin Allah, pada tanggal 2 Januari 2020, beliau secara rasminya telah dilantik sebagai Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Pulau Indah, Sekolah Amanah. Cabaran besar menanti di hadapan. Peluang yang ada digenggam. Hala 7 sekolah amanah digalas dengan jitu. Inilah peluang untuk beliau merebut ganjaran pahala dalam hasil usaha kerjayanya. Beliau memiliki sifat tegas terutamanya dalam membuat keputusan dan apa jua tindakan. Akan tetapi, beliau tetap berkompromi dengan keputusan majoriti. Sentiasa mengamalkan gaya kepimpinan, coaching dan mentoring. Turun padang bersama guru-guru. Sikap inilah yang menjadikan beliau amat disegani dalam kalangan guru dan rakan sekerja. Sentiasa ikhlas dalam menjalankan tugasnya dan tidak pernah lokek berkongsi ilmu dan wang ringgit. Kebanyakan fasiliti yang terdapat di Sekolah Menengah Kebangsaan Pulau Indah adalah hasil infak daripada beliau dan guru yang beliau amat kasihinya. Kempen tukarkan mata wang dunia ke akhirat sentiasa diamalkan di sekolah ini. Kebanyakan daripada masanya dihabiskan dengan mengabdikan diri pada tugas di sekolah.
Antara sikap yang paling membanggakan dalam sepanjang tempoh perkhidmatannya, tiada rekod cuti sakit yang pernah diambil. Cuti rehat beliau sudah terkumpul hampir 100 hari yang tidak digunakan demi mendapatkan keberkatan rezeki dan menutup cacat celah sepanjang perkhidmatannya. Selain sentiasa sibuk dalam melaksanakan tanggungjawab beliau sebagai seorang pendidik, beliau gemar menghabiskan masanya dengan membaca buku-buku motivasi kerana katanya disitulah dia sentiasa dirangsang dengan telepati minda untuk berfikiran lebih positif. Selain menjadi pendidik, beliau mempunyai satu hobi iaitu suka melancong. Inilah satu cara untuk beliau melepaskan tekanan dan melabuhkan kepenatan dalam pekerjaannya. Antara negara yang pernah dilawatinya ialah New Zealand, Australia, Indonesia, Brunei, Singapura, Korea, China, Thailand, Jepun, Kazakhstan, Samarkand, Uzbekistan, Dubai, Arab Saudi, Turki dan Pakistan. Beliau berharap akan dapat meneruskan pengembaraannya melihat keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan budaya di negara lain.